Jam 3.30 pagi. Test mic. 1, 2. Assalamualaikum, anda bersama saya sekali lagi Syahir Rusdan dari Cinemalis. Hari ini nak berkongsi dengan anda bagaimana untuk menjadi seorang videographer yang efisien. Bila kita bawa all this work made produced by our designers locally, bila kat luar, diorang pandang kita ni tinggi, diorang rasa unik sebab diorang tak ada benda tu. Our talents can match any talents in the world actually. Makers Malaysia, kepada mereka yang mungkin baru first time dengar nama program Makers Malaysia ni, program Makers Malaysia ini adalah satu program di mana ianya mengetengahkan beberapa individu-individu kreatif orang Malaysia sendiri dari pelbagai bidang seperti fashion, kita ada pereka kasut, kita ada miniature artist, kita ada pereka perabot, kita ada macam-macam individu yang pada aku sangat memberi inspirasi. Jadi mungkin kepada mereka yang meminati kerja-kerja hasil bidang seni kreatif ni, anda boleh tengok di channel 109, atau kepada mereka yang tak ada Astro kat rumah macam kami sendiri, kami tengok melalui Astro Go. So jangan lupa untuk saksikan Makers Malaysia. Jadi untuk video kali ni nak berkongsi dengan anda bagaimana untuk menjadi seorang camera operator, seorang DOP, seorang cam A yang berjaya, maksudnya yang efisien, yang di mana anda akan dipanggil lagi untuk next job, yang di mana anda akan disukai oleh producer ataupun director production yang panggil anda untuk shoot tu. So in this case kita gunakan episod 7 Makers Malaysia, di mana kita akan saksikan bagaimana dengan hanya menggunakan satu kamera anda berkeupayaan untuk mendapatkan lebih daripada satu angle. Dalam episod 7 kali ini, Eddie Putra ada berkongsi bagaimana weathering proses itu adalah sesuatu yang sangat mencabar. Nak colour semua orang boleh, tetapi the weathering process tu yang paling challenge. So kita nak tunjuk bagaimana Eddie Putra buat weathering process pada dia punya miniature. So kita dapat tengok close up of tangan dia tengah tonyo, cat sikit. And then dia blend dengan satu lagi, tak sure apa dia. So kamera pun nak adjust. Oh, kamera nak cuba main focusing. Nice, got it. Okay, dia tunjuk sikit and up, terus ke dia punya building. Walaupun dia pada low angle, kita tak nampak sangat. So tak apa, kita teruskan je. Kita nak nampakkan the action of dia tengah tonyoh benda tu. And done. Cukup. Move. Tadi adalah second angle, dan sekarang ni kita move to another angle, third angle, di mana kita cuba untuk dapatkan dia punya MCU, medium close up. Baru reveal dia dekat mana. Oh, kat dalam studio. Dan sempat main full focus daripada dia punya alat-alat bahan-bahan dia tadi tu, dan fokus ke dia. Okay, got it. Move to the next angle. Kita pergi close up sikit. Kita pergi close up sikit nak nampak yang abang touch up. Okay. Manners. Itu sangat penting sebagai camera operator, sebagai DOP. Tak kisahlah anda dah berapa tahun pengalaman sekalipun, bila kita nak, I don't know, this is me lah, bila kita nak request sesuatu yang diorang buat, untuk diorang buat lagi sekali, pada aku manners sangat penting. Di mana kita, bang tak tolong buat sekali lagi boleh? Ataupun bang, alamak tadi saya silap adjust exposure, ataupun tak rapat lah shot tadi, sebab apa, bagi tahu je. So jangan risau, sebabnya anda ada that power untuk minta buat sekali lagi. Jangan malu untuk minta, jangan malu untuk order, jangan rasa risau, patut ke aku minta sekali lagi ni. For me, kalau ada time, go ahead. Dan kalau benda tu memang penting, go ahead. Daripada anda nak menyesal di kemudian hari semasa post production, baiklah anda tebal muka untuk minta buat sekali lagi. So in this case, aku memang purposely minta, bang nak buat close up pula lah, sebabnya kita tahu kamera kita akan pergi
all the way dekat ke dia punya building. Minta izin untuk pergi. Kita tunjuk apa bahan yang dia cuba untuk tabur dengan tu. Dia ada sebut pasal lumut, macam mana nak dapatkan that lumut punya efek tu yang bukan senang, yang bukan semua orang boleh buat. So kita tunjuk dulu apa yang ditaburkan itu, jatuh pada taburan tempat yang ditaburkan itu. Macam Salt Bay. Move. Dah rasa cukup? Move. Kita tahu kita punya cutting part waktu bila. Kita dah tahu waktu bila je kita nak pakai. So, rasa macam tak nak lama-lama, move. The same process, dia masih lagi menabur kan. Kali ni lagi clear taburan tu sebab nampak daripada tangan dia tu. Masih lagi dekat ECU. And then kita cuba untuk ke belakang sedikit. Nampak ada space, nampak medium close up sedikit. Kita nampak dia punya taburan tu lagi. Bayangkan, ada berapa angle yang kita dapat dalam satu shot. Kita kira ini satu close up, 2, 3 medium close up, 4 extreme close up, tetapi berlainan angle. Kita ada 2 angle kat sini. 5 extreme close up lagi, tetapi another angle. 6 MCU, the same thing juga, the same angle, tetapi ke belakang sedikit. 6 shot dalam satu angle. No, 6 angle dalam satu shot yang berdurasi 2 minit 39 saat. Antara beberapa benefit untuk dapatkan more than one angle, antaranya adalah anda akan dapat satu exposure yang sama ataupun depth of field yang sama. Kita semua sedia maklum, kamera 1 dengan kamera 2 selalunya akan lari sedikit in terms of exposure. Belum cerita lagi dari segi selection of lens. Kalau lain lens yang dipakai pada setiap kamera ni, lain pula dia punya contrast, lain pula dia punya saturation. Walaupun anda pakai 35mm f1.2, anda berjaya untuk dapatkan beberapa angle menggunakan that lens, itu dah kira sebagai satu pencapaian. Dan kemudian benefit yang kedua adalah anda akan dapat save more time. Sebabnya that process keep on going on tau. Kita tahu that process akan sentiasa berlaku. So ada more time, ada opportunity untuk anda berubah angle dari satu angle ke angle yang lain. So dah jadi advantage kepada kita sebagai videographer untuk play around dengan beberapa angle. Kemudian benefit yang ketiga ialah match cut, di mana editor anda ada that opportunity untuk apply this technique yang dinamakan sebagai match cut, di mana perubahan tangan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Satu lagi contoh dari Makers Malaysia episod 3, Condiment String Hanisa Johari. Di sini di mana dia cuba untuk tunjuk the process of pembuatan makrami. Nampak macam mana kita cuba untuk establish dia datang dari buat kopi dekat dapur tadi ke tempat dia nak buat makrami. So this main cam, dia dah tahu kat mana dia nak letak position cawan, and dia dah tahu dah apa barang-barang yang Hanisa akan ambil, dan baru move. Sekarang berada di second angle. Cuba untuk portray Hanisa tengah nak setting, ambil mood macam mana nak start. Berada di second angle sekarang ni, kita tengah tunjuk expression of her tengah tengok dia punya makrami. Moving to the next angle, third angle, kita tunjuk apa yang dia tengah buat. Angle yang keempat, kita nampak dia tengah enjoy the music dan nampak the makrami on the left. 5. Angle yang kelima, kita tunjuk apa yang dia tengah buat. Oops, kamera tengah cuba untuk cari fokus. Okay, stay. Angle yang ke-6, nampak apa yang dia tengah buat. Kita nampak macam mana alunan tangan dia.
balik kepada dia punya expression, walaupun tak clear sangat kat atas ni. Tapi ini adalah angle yang ke-6. Masih lagi cuba untuk mencari angle yang sesuai. Ini mungkin boleh pakai. Yep. Angle yang ke-7. So ini yang dinamakan sebagai proses, non-stop proses. Kita tahu the process of membuat makrami ni sentiasa akan berulang. Dan suddenly dia move ke belakang. So tak apa, kita let go. Biarkan je. Just jaga kita punya fokus. And yup, maintain fokus yang sama. Masih lagi in focus. Tunjuk pada apa yang dia tengah tengok. Kita berada di angle yang keberapa sekarang ni ya? 8. Oops, nampak second cam kat situ. Tengah cuba untuk setting. And are you ready? And now, oops, belum lagi, masih lagi mencari angle yang sesuai. Yup, masih lagi. Nak cuba untuk fokus di belakang. Ini adalah angle yang ke-9. Dan saya percaya lepas ni dia akan cuba untuk main focusing daripada belakang ke depan. Yup. Ini another angle yang kita boleh pakai. Angle yang ke-9, fokus balik ke sana. Dan cukup. Move close up sedikit. Angle yang ke-10, fokus back to apa yang dia tengah buat. Adakah ada angle yang ke-11? Masih lagi berada di angle yang ke-10. Yup. Cuba untuk portray Hanisa sekali. Angle yang ke-11. Move to the next angle. Masih lagi. Cuba untuk mencari angle yang sesuai. Nampaknya tak sesuai sangat yang ni. Oh, boleh pakai. Walaupun nampak jal kat belakang tu. Sedang mencari angle yang ke-12. Dan yes, MCU, medium close up punya angle. Nampak Anissa tengah buat apa, dekat mana. Oh, pergi ke belakang lagi. Yep. So this is the final action yang kita boleh pakai. So this is the final frame. Kita nampak process of dia tengah buat dekat mana. Basically complete daripada wide, medium close up, extreme close up. Kita ada beberapa angle dan juga framing yang boleh diguna pakai dalam satu kamera, dalam satu shot yang berdurasi 4 minit 21 saat. So adalah sangat penting anda sebagai main cam, camera operator yang pertama ataupun DOP ataupun cam A, untuk sentiasa mencari angle. You ada that power to move around. So just move. Try dapatkan more than one angle, try dapatkan more than just one framing. Sentiasa move around, sentiasa tahu waktu bila, where, when to cut ataupun when to move. Things yang melibatkan proses, there's no rush. Sebabnya anda tahu that process akan sentiasa loop sampailah selesai. So no rush, take your time, find your right angle, find your right focus, dan baru hit that record button. Kita dalam usaha untuk memudahkan proses post production, biar dia ada banyak option. Sampai tahap tak tahu nak pakai yang mana sebab banyak sangat option. Which is good, that is good. Always ada that mindset untuk sentiasa mudahkan urusan dalam post production. Dan setiap apa yang kita shoot, kita akan cuba bagi the right exposure. Kita akan cuba untuk bagi the right angle, the right flow, the right process, untuk bagi complete. Tak kisahlah anda sebagai cam 1 ke, cam 2 ke, cam 3 sekalipun, sentiasa ada that capability untuk menghasilkan satu flow yang cantik, especially yang benda yang melibatkan proses. So tak adalah dalam mindset kata ni bukan angle aku, tak perlu nak aku nak ambil, ataupun kamera aku tak boleh nak cover wide shot macam ni, biar je lah main cam yang ambil. You know, that kind of mentality yang cam B dan cam C ataupun second and third cam ni ada.
Benda tu kita dah kena buang. Kita kena berlumba-lumba untuk bagi yang terbaik kepada segala apa yang anda shoot pada hari shooting tersebut. Tak kisahlah dalam apa-apa jenis shoot sekalipun, sentiasa fikir untuk bagi yang terbaik. Sentiasa cuba untuk bagi more than you should give, so that you akan dapat more jobs. Itulah agendanya, betul tak? Itu sahaja untuk perkongsian dalam Cinemalist hari ini. Jangan lupa untuk bagi yang terbaik dalam setiap shoot yang anda buat supaya anda akan dapat lebih banyak jobs in future. Assalamualaikum. Adios.